Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa khabar anak-anak murid ustaz sekalian? Sihat ke? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini dapat meneruskan pengajian kita, pengajian sirah bagi tahun 3, dan kita akan ke pengajian yang baru, iaitu bahagian mukjizat. InsyaAllah pada hari ini Ustaz akan ceritakan kepada kamu sedikit sebanyak tentang bahagian mukjizat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bahagian mukjizat terbahagi kepada 2 bahagian. Okey. Sebelum ni kita dah belajar dah tentang pengertian mukjizat dan tujuan mukjizat. Pada hari ini kita akan belajar tentang bahagian mukjizat. Okey. Sekiranya kamu tak faham, insya-Allah bila buka sekolah nanti kamu akan tanya Ustaz balik dan Ustaz akan terang sehingga kamu faham. Pada hari ini Ustaz akan cerita saja pada kamu. Insya-Allah kalau yang faham, fahamlah. Yang tak faham nanti kita boleh bincang semula, insya-Allah. Okey, bahagian mukjizat. Mukjizat terbahagi kepada 2 bahagian. Okey. Mukjizat maknawi dan mukjizat hissi. Mukjizat terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama mukjizat maknawi, yang kedua mukjizat hissi. Apakah yang dimaksudkan dengan mukjizat maknawi? Apakah yang dimaksudkan dengan mukjizat maknawi? Mukjizat maknawi ialah mukjizat yang tidak dapat dilihat dengan mata tetapi dapat difahami dengan akal. Mukjizat maknawi ialah mukjizat yang tidak dapat dilihat dengan mata tetapi dapat difahami dengan akal. Okey. Kenapa Al-Quran? Contohnya adalah Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quran dikatakan mukjizat? Okey. Al-Quran dikatakan mukjizat kerana di dalam Al-Quran terdapat bahasa yang indah. Bahasa yang indah yang kita boleh faham. Kita boleh faham dengan jelas. Okey. Yang kedua, mudah untuk hafaz dan kita baca. Okey, Ustaz bagi contoh. Dulu-dulu masa zaman dulu di negara Arab ada orang Arab yang pandai syair Arab, pandai berpuisi dalam bahasa Arab. Okey. Jadi mereka apabila berpuisi, mereka menggunakan yang bahasa yang indah-indah. Bila orang dengar puisi diorang tu ataupun syair diorang, orang akan suka sebab indah sangat. Okey. Tetapi apabila dibandingkan dengan Al-Quran, didapati bahasa Al-Quran itu jauh lebih indah daripada syair ataupun puisi yang diorang buat. Lagi satu pula, syair Arab ni susah kita nak hafal. Susah. Tetapi Al-Quran mudah untuk kita hafal. Kan? Kamu ada yang dah hafal surah Qul huwallahu ahad, inna a'tainakal kautsar, kan juzuk yang ke-30 tu. Ramai yang dah hafal. Sebab apa? Mudah untuk hafal. Tapi kalau syair Arab ni susah sikit. Nak kena banyak ulang-ulang baru boleh ingat. Tapi Al-Quran mudah untuk kita ingat. Ya. Okey. Dalam Al-Quran juga cerita macam-macam cerita, banyak.
Kalau kamu tengok kan, ada yang para alim ulama menafsirkan Al-Quran dengan beberapa jilid yang cukup banyak jilid, ada yang 10 jilid, ada yang 20 jilid menceritakan tentang Al-Quran ni. Nak cerita Al-Quran ni banyak cerita-cerita hukum hakam dalam Al-Quran. Okey, itulah salah satulah kenapa Al-Quran ni dikatakan mukjizat. Banyak lagi lah kalau nak ceritakan tentang Al-Quran. Okey. Yang kedua adalah Isra' dan Mi'raj. Kamu sudah tahu, mungkin ada di kalangan kamu dah tahu apakah yang dimaksudkan dengan Isra' dan Mi'raj. Isra' adalah perjalanan Nabi bersama malaikat Jibril menaiki Buraq daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okey. Isra' adalah perjalanan Nabi bersama malaikat Jibril menaiki Buraq daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Kan? Benda ni kalau kita tak dapat dilihat dengan mata tetapi dapat difahami dengan akal. Perkara ni, Isra' dan Mi'raj ni betul-betul berlaku. Kan? Isra' dan Mi'raj ni berlaku selepas mana Nabi berada dalam duka cita, sedih. Sedih sebab bapa saudara meninggal, Abu Talib meninggal, isteri yang tercinta meninggal, Siti Khadijah binti Khuwailid meninggal. Okey, kalau nak cerita Isra' Mi'raj ni panjang. Kamu mungkin pernah tahu tentang kisah-kisah Isra' dan Mi'raj ni kan? Yang naik Buraq tu. Buraq itu laju daripada cahaya. Okey. Nanti Ustaz akan cerita. Kamu boleh faham dulu benda ni. Okey. Yang kedua adalah mukjizat hissi. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang dapat dilihat dengan mata. Mukjizat hissi, mukjizat yang dapat dilihat dengan mata. Para sahabat Nabi dulu pernahlah melihat mukjizat ini. Okey. Yang pertama, keluar air dari celah jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Contoh yang pertama adalah keluar air dari celah jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada ramai sahabat Nabi mengadulah pada Nabi, air untuk nak wuduk tak ada, nak ambil wuduk tak ada air, ada sikit je dalam baldi. Lantas Nabi meletakkan jari jemari Nabi dalam baldi tersebut, maka terkeluarlah air daripada celah jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dikatakan sahabat yang pernah minum air tersebut dia rasa sangat sejuk. Okey. Yang seterusnya adalah bulan terbelah dua di langit. Satu ketika dulu ada para sahabat, ada musyrikin Mekah mencabar Nabi. Dia orang ni tak percaya dengan Nabi. Dia kata kalau kamu betul-betul Nabi, kami nak cabar kamu supaya belah bulan menjadi dua. Maka Nabi meletakkan tangan mengangkat tangan ke arah bulan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bulan tersebut terbelah dua. Lalu musyrikin Makkah ini pergi tak percayalah, dia orang tak percaya. Dia kata Nabi nak sihir dia orang. Nabi menggunakan sihir untuk belah bulan. Macam-macam. Dia orang kata Nabi mensihir dia orang lah. Dia orang tak percaya. Lantas dia orang pergi jumpa dengan beberapa orang
yang tak jauh daripada diorang lalu bertanya, tadi kamu nampak tak bulan terbelah dua? Jadi orang tu kata nampak bulan terbelah dua. Jadi di kalangan selepas dia kata nampak, ramailah ada sebilangan, bukan ramai, ada sebilangan daripada musyrikin Mekah waktu itu beriman kepada Nabi dan ada yang tidak beriman dengan Nabi. Okey. Yang ketiga adalah melambatkan matahari terbenam. Ini berlaku ketika mana anak murid Nabi Musa, iaitu Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun ni anak murid kepada Nabi Musa AS. Pada satu ketika Nabi Yusha' dan Bani Israel mengepung sebuah kota yang terdapat di kota Palestin. Mereka mengepung selama 6 bulan. Akhirnya mereka membuat keputusan untuk menyerang kota tersebut. Peperangan itu mengambil masa yang panjang hingga ke waktu maghrib. Okey. Dikatakan peperangan ini berlaku pada hari Jumaat. Kalau masuk waktu maghrib, maka itu akan masuk pada hari Sabtu lah. Bila masuk waktu maghrib je, akan jadi hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari larangan untuk berperang. Kemudian Nabi Yusha' berkata, wahai matahari, sesungguhnya engkau hanya mengikut perintah Allah. Begitu juga aku bersujud mengikut perintah Allah. Ya Allah, tahanlah matahari ini untukku agar tidak terbenam. Dengan izin Allah, matahari tertahan daripada terbenam sehingga Nabi Yusha' berjaya menakluki negeri itu. Okey, mudah saja. Mukjizat ada dua, iaitu maknawi dengan hissi. Contoh bagi mukjizat maknawi adalah Al-Quranul Karim dan Isra' dan Mi'raj. Contoh bagi mukjizat hissi adalah keluar air dari celah jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bulan terbelah dua. Yang ketiga, melambatkan matahari terbenam. Okey, saya setakat itu dulu pengajian kita pada hari ini. Kita akan sambung pada lain waktu. Jika tidak faham, boleh bertanya pada Ustaz pada kita buku sekolah nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.